warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tajuk persamaan linear bab 6 matematik KSSM tingkatan 1. Okey, dalam tajuk ini yang pertama sekali kita belajar tentang persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Objektif pembelajaran adalah pertama sekali murid dapat kenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, kemudian boleh huraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Yang kedua, boleh bentuk, bila diberi satu situasi, murid-murid boleh bentukkan persamaan linear satu pemboleh ubah. Dan apabila diberi soalan, maksudnya anda boleh selesaikan persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey? Alright. Persamaan mesti ada simbol sama dengan. Okey, contohnya duit 100 ini, okey, di kiri, di sebelah kiri ada rajah A akan sama dengan duit not 100 rajah B. Okey. Dua-dua 100. Tapi belah kiri ni rajah A ada satu not 100, rajah B ada dua not RM50 yang membawa nilai 100 juga. So, apabila sesuatu ayat matematik itu ada simbol ni okey, ada simbol ini, maka kita panggil persamaan lah. Contoh X tambah 2 sama dengan 5. Ini adalah satu persamaan. Okey, dan juga Y tolak 7 sama dengan 11. Ini satu persamaan. Okey. So, ini semua adalah contoh persamaan linear. Okey, linear kerana kuasa pemboleh ubah dia adalah 1, kuasa 1. Contoh, ini pemboleh ubah kan X. Okey, X ini, kuasa X ini 1. Dia tak ada tulis 2 ke 3 kat atas ni. So, kuasanya 1. Okey, kita tengok pula N. Okey, N ini kuasanya 1. Okey, H ini kuasa 1. K ni kuasa 1. Okey, begitu juga yang lain. So, itu adalah persamaan linear satu pemboleh ubah kerana dalam persamaan ini hanya ada satu pemboleh ubah. Begitu sahaja. Okey, linear kerana kuasa pemboleh ubahnya 1. Satu pemboleh ubah kerana hanya wujud satu pemboleh ubah dalam persamaan ini. Alright. So, okey. Jadi persamaan linear dalam satu pemboleh ubah adalah contohnya begini. Okey, ini adalah satu persamaan kerana ada simbol kesamaan. Kemudian ada satu pemboleh ubah sahaja. Mari kita lihat. Kalau soalan keluar macam ni, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear satu pemboleh ubah atau bukan. Kita nak tengok. Contohnya A, adakah ia satu persamaan linear satu pemboleh ubah? Bermaksud linear kuasa pemboleh ubah 1. Satu pemboleh ubah maksudnya ada satu sahaja jenis pemboleh ubah. Kalau dia ada X, X sahaja. Dia tak ada Y, tak ada Z. Contohnya begitu. Okey. So, kita lihat. Yang A. A hanya ada X sahaja. Maksudnya dia satu pemboleh ubah. Kemudian, kuasa pemboleh ubah ni adalah 1 kan. X ni tak ada tulis apa-apa kan kuasa atas dia. Maksudnya dia kuasa 1. Jadi, ya kan. Kita katakan 3X tambah 2 sama dengan 5 ini adalah persamaan linear satu pemboleh ubah. Begitu. Okey. Okey, kemudian B. P tolak 4Q sama dengan 6. Ini adalah persamaan. Adakah ia persamaan linear? Ya, ia persamaan linear kerana P ni kuasa 1, Q kuasa 1. Jadi, ia kuasa 1 kat situ kan. Jadi, pemboleh ubahnya kuasa 1. Tetapi, sekarang ni kita ada P dan juga kita ada Q. Maksudnya, kita ada dua pemboleh ubah. Jadi, persamaan B ini, okay, P tolak 4Q sama dengan 6 bukan persamaan linear satu pemboleh ubah. Okay. K kuasa 2 tolak 5K sama dengan 4. Okey, K kuasa 2. Terang-terang dah ini adalah kuasa 2 pemboleh ubah ni. Jadi, ia bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Okey, seterusnya kita nak bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah apabila diberi situasi. Okey, contohnya satu nombor, ini situasi satu nombor ditolak dengan 8, bahaginya ialah 2. Jadi macam mana daripada situasi ini dia beritahu satu nombor ditolak dengan 8, bahaginya 2. Maksudnya kita ada satu nombor.
nombor tak tahu, katalah saya guna M. Okey, nak guna M boleh, nak guna X boleh, terpulanglah, katalah saya guna M. So, satu nombor, okey, ditolak dengan 8, bahaginya adalah 2. Okey, adakah betul cara ini? Okey. So, dalam buku teks dia guna X kan? X tolak 2 sama dengan 8. So, kita akan andaikan. Kita kata andaikan. Okay, katakan dalam ni. Katakan nombor itu ialah M. Mesti tulis. Mesti labelkan dulu. Kita cakap katakan nombor itu ialah M. Macam ni soalan dalam buku teks. Katakan nombor itu ialah X. Jadi, kita pun buat persamaan linearnya. Okey. Seterusnya, Pak Chin membeli 5 batang pen dengan harga Y sen dan sebatang dan sebuah buku tulisan berharga RM3 sebatang. Jumlah wang yang dibayar ialah RM7. Jadi, kita tahu dah dia beli pen. Okey. Katalah pen, okey. Pen itu kita kata katalah kita cakap pen itu adalah Y lah. Okey, tadi dah guna X kan? Yang ni kita gunakan pen tu sebagai Y. Okey, contoh okey, garis ni. Okey. So 5 pen. Pen kita kata Y. 5Y. Maksudnya 5. Okey, harga dia Y kat sini dah tulis 5 darab Y sama dengan berapa tak tahu. Tapi kita tambah sebab ada beli buku tulis. Betul? Buku tulis. Buku tulis sebab kita tadi Y ni sen. So, RM3 dia ialah 300 sen. Okey. So, dia bayar berapa? RM7. So, 700 sen. So, 5 darab Y adalah 5Y tambah 300 sama dengan 700 sen. Okey. Okey. Jadi, inilah kita punya persamaan linear. Dia suruh bentukkan persamaan linear. Alright. Ini tadi dia dah bagi persamaan. Dia suruh tuliskan situasi. Okey. So, ini maksudnya 2 kali nombor dia ditambah dengan 5. Jadilah nombornya 19. Okey. Ini contohlah adalah menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, contohlah ni diberi 2 buah bongkah masing-masing berjisim 6 kg dan x kg diletakkan dalam penimbang. Okey, macam ni. Dalam pula dekat atas penimbang. Okey, tadi bacaan tunjuk 10 kg. Jadi, apa yang kita boleh tulis? Okey, persamaan linearnya adalah kita boleh tulis begini. Okey. Biasa. Okey. Ni X ni. X tambah dengan 6 dapat 10. Inilah persamaan linear kita. Okey, daripada situasi ini. Ada 3 cara. Tapi terpulang kepada anda nak jawab guna cara mana satu yang mudah kepada anda. Kaedah pertama adalah kaedah cuba jaya. Okey, kaedah cuba jaya ni maksudnya kita letakkan nilai X itu, kita cuba-cuba je, letak je apa-apa nilai dulu. Jika nilai sebelah kiri akan sama dengan belah kanan, maka nilai X tu kita akan terima. Okey, sebagai penyelesaian. Okey, contoh macam ni. Kita ambil 3 nilai. Katalah X ni kita cuba jaya kita dengan 3 nilai. Nilai pertama ialah 1, nilai kedua adalah 2, nilai X ketiga adalah 3. So, kita pun masukkan nilai X yang kita dah cari ini ke dalam X ni lah. Dalam persamaan kita. So, jadi kita akan dapat begini. Okey. So, ini sebab X dia 1, so kita masukkan 1 di sini. So, tambah 1 sebab ni persamaan dia kan. So, kita dapat 3. So, 3 ini okay, sama tak dengan 7? So, tidak sama. Maka, X sama dengan 1 ni tak boleh guna. Okay, bukan penyelesaiannya. Okay, kita pun cubalah letak nilai X sama dengan 2, iaitu ni, 2 ni kan. Tambah 1.
1 sama, okey, so kita masukkan nilai, kita dapat 5. So 5 ni sama ke dengan 7? Ya, tidak sama. Jadi kita pun tak boleh gunakan X sama dengan 2 sebagai penyelesaian. Okey, kita ganti pula X tu dengan 3. Di dalam persamaan ini kita masukkan X tu dengan 3 kan? So kita dapat 7. Okey, 7 ni sama dengan 7 jawapan ni . Apa maksud sebelah kiri 7 ni? Okey, dia begini. Kan ni persamaan dia. Okey. 2x tambah 1 sama dengan 7. So yang ini kiri. Ni kanan maksud dia. Okey. So, sorry. Okey. Jadi, bila dia masukkan tadi 2 darab 3 kan, tambah 1 sama dengan 7. So dia nampak kat sini 2 darab 3 6 7 kan. So 7 ni sebelah kiri ni sama dengan sebelah kanan. Kiri sama dengan kanan. Tu maksud dia kalau awak tanya saya tentang apa maksud sebelah kiri sama dengan 7 tu. Jadi bila kiri sama dengan kanan nilainya, maka X sama dengan 3 itu adalah penyelesaian kita. Jadi kita dapatlah X sama dengan berapa. Jadi cuba jaya ini adalah satu langkah yang mudah di mana kita pilih saja, tetapi dia mengambil masa. Okey. Okey. Terpulanglah kalau rasa senang guna ini, boleh guna. Okey, ada lagi satu. Okey, cara kedua adalah aplikasi konsep kesamaan. Okey, macam mana tu? Okey, dia ada belah kiri sama macam tadi kita guna. Kita ada belah kiri. Kiri tu maksudnya kiri sama dengan ni. Okey. So ini adalah kanan. Okey. So aplikasi konsep kesamaan maksudnya kat sini, okey nampak 2x tambah 1 kan? Kita ada 2x tambah 1. Okey, saya tulis balik 2x tambah 1 sama dengan 7. Okey, dekat sini ada tambah 1. Kita nak hilangkan tambah 1 ni, kita buat apa? Kalau kita ada tambah 1, kita nak hilangkan dia, kita boleh tolak 1, betul? Okey, kalau dia ada tambah 1 kat sini, kita tambahkan dia tolak 1, maka akan hilanglah 1 ni kan. Jadi kalau di sebelah kiri kita dah tolak 1, kita ada tambah kan, tambah sesuatu iaitu kita tambah tadi tolak 1 ni, di sebelah kanan pun kita kena letak tolak 1. Okey, sebab belah kiri kena sentiasa sama dengan kanan. So yang terbaru adalah bila tambah 1 tolak 1, hilanglah 1-nya. So kita akan dapat 2x. Yang belah kanan 7 tolak 1, kita akan dapat 6. Okey, sekarang kiri ada 2x, kanan ada 6. So kita nak x sahaja. Maka 2x bermaksud 2 darab x sama dengan 6. Kita nak hilangkan 2. Kan 2 ni didarabkan kan dengan x. Maka kita bahagilah dengan 2. Okey, kita bahagi dengan 2. Bila kiri bahagi 2, kanan pun kena bahagi 2. Okey, bila kita bahagi 2, 2 bahagi 2 dapat 1, 2 bahagi 2 dapat 1. Sekarang sudah tinggal x sahaja. Okey, 6 bahagi 2, 3. Sebab itulah kita dapat jawapan x sama dengan 3. Okey, konsep kesamaan ini, apa yang awak letak di belah kiri, kita akan letak di belah kanan. Kita ubahkannya supaya hasil akhir kita berjaya dapatkan x sama dengan berapa. Okey, okey. Okey, kaedah ketiga iaitu kaedah pematahbalikan. Kaedah pematahbalikan ni kita panggil reverse lah. Okey, dia begini. Kita kena kenal pasti dahulu. Kita punya apa nama? Persamaan linear itu apakah operasinya? Okey, contoh kita ada 2x tambah 1 sama dengan 7. Ini bermaksud 2 darab dengan x, kemudian kita tambah dengan 1. Barulah kita dapat 7, betul? Jadi ini ialah macam mana nak dapat 7 tu. So ini ialah operasinya. Pematahbalikan kita akan pergi terbalikkan dia. Okey, terbalikkan langkah ini. Di mana sekarang kalau tadi dia tambah daripada 7 ini, kalau sini tambah 1, kita kena buat apa? 7 kena tolak 1 dulu.
Okey, yang ini pematah balikan kan. So dia akan jadi reverse. Kalau ni darab 2 darab X, maksudnya kena X bahagi 2. Dia macam tu. Okey, dia kena macam ni. 7, dia akan tolak 1, reverse kan? Reverse daripada atas. Kemudian X darab ni akan reverse, dia akan jadi bahagi, opposite-nya ialah bahagi 2. So apa yang awak buat ialah 7 tolak 1 dapat berapa? Kemudian awak akan bahagi dengan X sama dengan 7 tolak 1 bahagi 2. So 7 tolak 1 awak akan dapat 6 bahagi 2 awak akan dapat 3. So X awak ialah 3. Dapat kan? So ini adalah kaedah pematah balikan. Okey. Okey, untuk penyelesaian soalan ini, yang kelima ini, okey, lebih mudah jika digunakan aplikasi konsep kesamaan itulah. Okey, contohnya begini. 2x, okey, kita ada 2x. Sorry. Okey, kita ada 2x. Okey, tambah 13 per 5 sama dengan 7. Murid selalu confuse. Banyaknya cikgu ada bahagi, ada tambah kan. Okey, tengok dekat bawah ni ada bahagi 5. So, kita nak hilangkan bahagi 5, kita boleh buat darab 5. Tambah 13. Okey. Per 5. So, kita darab dengan 5. Okey, so sama dengan 7 darab 5. Ingat kesamaan maksudnya apa kita buat belah kiri, kita akan buat di belah kanan juga. So ini dah darab, boleh potonglah 5 bahagi 5 kan. So kita tinggal kat sini adalah 2x tambah 13 sama dengan 35. Kemudian kita ingat aim objektif kita adalah kita nak tinggal x sahaja. So 2x ni ada tambah 13. So nak hilangkan tambah 13, kita tolak 13. So belah kanan pun kita kena tolak 13 juga. Okey. So tinggallah sekarang 2x 13 tolak 13 jadi sifar sama dengan 35 tolak 13 adalah 22. So ni 2 darab x sama dengan 22. So kita akan bahagi dengan 2 lah sebab 2 darab x kan. Kita nak hilangkan 2 tu, kita tinggal nak x sahaja. So 2 darab x bahagi 2 sama dengan 22 bahagi 2 juga. Belah kiri bahagi 2, belah kanan pun bahagi 2. Potong-potong, 2 bahagi 2, 1. So tinggallah x sama dengan 11 kan. Inilah cara kita dapat jawapan ini. Okey, bagaimana kita nak selesaikan soalan B ini? Okey, kita mesti hilangkan kurungan dia dahulu. So, 5 darab dengan X akan jadi 5X. Okey, kemudian 5 darab negatif 4 jadi negatif 20. So, daripada sini, okey, dalam buku teks dia menggunakan kaedah yang apa? Kiri kanan sama tadi tu maksudnya awak buat kiri tu awak tambah 20, belah kanan pun awak kena tambahkan 20 tu. Awak belah kiri awak tolak, belah kanan pun awak kena tolak juga digunakan kaedah yang pertama tadi. Okey, tapi kalaulah saya nak buat kaedah pematah balikan, boleh tak saya buat macam tu? Okey, kita ambil daripada sini. 5x tolak 20 sama dengan x tambah 16. So, saya nak kita dapat 9. Sama tak dengan cara ini? Sama sahaja. Maksudnya awak gunalah cara apa-apa pun. Antara cara yang diberitahu itu, jawapan dia tetap akan sama. Okay, yang penting awak faham. Okay. Alright. Ini adalah contoh diberi situasi. Nak mengaplikasikan pengetahuan persamaan linear ni. Selepas 10 tahun, umur Jalil akan menjadi 3 kali umurnya sekarang. Berapakah umur Jalil? Maksudnya macam mana? Okey. X, kita ada umur dia kan? Umur dia sekarang tak tahu. X. Okey, umurnya sekarang tak tahu. X. Okey, tambah 10 tahun lagi. So, dia akan jadi 3 kali umur sekarang. Okey, 3 kali X.
Okey, pertama sekali kita akan bentuk dulu persamaan linear. Kita akan selesaikan. Tadi kita dah dapat X tambah 10 sama dengan 3X. Jadi sekarang ni belah kiri ada X, belah kanan ada X. Kita nak satu belah je ada X. So 10 stay, 3X. Ni X kan? X ni positif ni. Tolaklah dengan X. So 10 sama dengan 2X. Kita nak X sahaja. So ni ada 2. So kena bahagi 2 lah. 10 bahagi 2 sama dengan 2X per 2. So 10 bahagi 2 dapat 5. Ini boleh potong. So jadi X. So X kita adalah 5. Okay. Jadi umur dia sekarang itu adalah 5 tahun. Umur Jalil tu.